Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana Anda masih lagi bersama kami menumbuhkan perhatian di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda. Tentunya mana lagi kalau bukan bernama TV. Baiklah, topik yang kita pilih di ruang bicara ini ialah, ini menarik, boleh rentas, boleh melancong, ubat kerinduan, ubat tekanan. Wow, ini pasti itulah sesuatu yang sedang menjadi perhatian sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia apabila kerajaan telah pun memberikan kelonggaran membuka semula sempadan negeri, merentas negeri telah pun dibenarkan, dan ini dikatakan sebagai berita yang gembira setelah lebih setahun ataupun hampir 2 tahun sebenarnya kita dikatakan terkurung disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan untuk bercakap tentang isu ini, kita ada 2 tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan StreamYard. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Mahathir Dr. Malina Osman yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersama lagi dalam ruang bicara Prof ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita juga ada seorang lagi tetamu yang beberapa kali juga sebenarnya muncul di program ruang bicara ini. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia Puan Anita Abu Bakar, iaitu Presiden dan Pengasas Persatuan Sokongan dan Kesedaran Penyakit Mental ataupun MIASA. Jadi Puan Anita, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Encik Syarkawi macam mana? Macam ni lah, sentiasa masih lagi mengendalikan ruang bicara. Alhamdulillah. Baiklah, kita bercakap tentang apa yang sedang dialami oleh rakyat Malaysia kita gini. Jalan pun dah sesak katanya. Ramai yang sudah mulai memulakan perjalanan balik ke kampung, bercuti dan sebagainya. Tetapi saya nak dapat pandangan ikhlas terlebih dahulu lah daripada Profesor Dr. Malina. Barangkali reaksi Dr. Malina sendirilah apabila kerajaan telah membuka ataupun membenarkan kita merentas negeri ketika ini. Puan. Okey, pertama-tamanya saya mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita dah sampai pada satu masa yang membenarkan kita untuk kembali hampir kepada kehidupan kita sama seperti sebelum pandemik sebelum ini. Hasilan yang kita perolehi hari ini sebenarnya adalah merupakan satu daripada usaha keras Barisan Hadapan yang tidak pernah kenal jemu, mengorbankan masa dan tenaga mereka. Saya ingat sepanjang lebih 18 bulan kita berada dalam keadaan seperti ini. Dan dengan kesungguhan mereka liputan vaksin mencapai lebih 90% dan angka-angka indikator untuk pengurusan wabak terus menunjukkan pola penurunan. Dan kita semua sama-sama melahirkan rasa syukur terhadap situasi yang sedang kita lalui pada masa ini. Tapi sebelum itu saya nak dapat pandangan Dr. Malina juga. Ini juga penting difahami oleh penonton-penonton sebelum saya dapatkan pandangan daripada Puan Anita. Mereka masih lagi mungkin tidak memahami secara terperinci perbezaan kehidupan di zaman pandemik dan juga endemik itu sendiri. Mungkin mereka menganggap itu sebagai satu perkara yang sama dan tak perlu berubah dan sebagainya. Mungkin Dr. Malina, apa yang perlu mereka lihat dan juga jaga walaupun kita berada dalam apa yang dipanggil sebagai senario ataupun situasi endemik ini? Okey, kita cuma melihat kepada keadaan sebelum, semasa wabak dan selepas, maksudnya pasca pandemik ni. Apa yang berbeza ialah kita sekarang ni sudah mempunyai COVID bersama-sama kita, satu penyakit yang tidak pernah kita tahu sebelum ni. Jadi selepas kita sedikit sebanyak berjaya menghalang ledakan demi ledakan dengan adanya vaksin dan juga langkah-langkah pencegahan sedia ada, dengan kebolehjangkitan yang pada pandangan saya pada masa ini mampu untuk ditangani oleh anggota Barisan Hadapan dan juga sistem perkhidmatan kesihatan kita. Apa yang penting ialah apabila kadar tularan tidak begitu membimbangkan, tak ramai orang yang mendapat komplikasi serius dan sebagainya, kita sebenarnya sudah berada dalam situasi yang hampir sama seperti sebelum pandemik, iaitu tapi yang bezanya sekarang ni virus tu dah ada dengan kita. Jadi apa yang penting ialah sama seperti penyakit-penyakit jangkitan yang lain macam tuberkulosis, denggi, penyakit berjangkit yang lain, strep typhus dan sebagainya. Apa yang penting ialah apabila kita perlu melalui satu keadaan yang mungkin mendedahkan kita kepada risiko jangkitan, kita ambil langkah berjaga-jaga. Itu yang kerajaan sarankan untuk kita lakukan ujian saringan tu yang mudah dilakukan bagi mengelakkan jangkitan. Itu sahaja, dan dalam masa yang sama kita elakkan perkara-perkara yang mungkin
mendedahkan kita untuk mendapat jangkitan. Saling mengingati antara satu sama lain, dan saya berharaplah penguasaan Undang-Undang 342 tu adalah langkah terakhir. Maksudnya kita sama-sama dah diperkasakan dengan maklumat-maklumat semasa kita tahu cara terbaik untuk mengelakkan diri daripada jangkitan. Okey, Puan Anita, saya juga nak dapat pandangan peribadi daripada Puan sendirilah. Dengan kelegaan yang diberikan oleh pihak kerajaan sekarang, membuka semula sempadan negeri, membuka semula rentas negeri ini dibenarkan dan sebagainya. Sekarang ini dah boleh dine-in, nak makan-makan di restoran pun dah tak jadi masalah. Apakah pada pandangan Puan secara ikhlas bahawa ianya sebenarnya telah pun memberikan satu kelegaan dari segi mental, dari segi psikologi rakyat Malaysia ketika ini secara keseluruhannya, Puan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman dan semua. Alhamdulillah, Encik Syarkawi, sebenarnya secara peribadi saya sendiri berasa lega sebenarnya apabila diberikan kelonggaran sebegini, sebabnya apabila kita di rumah dalam keadaan seperti dulu PKP kan, lockdown, ia sebenarnya memberikan tekanan yang sangat tinggi sebab kita terputus sebenarnya daripada dunia luar itu satu, tapi terputus daripada sistem sokongan itu sendiri, terputus daripada melakukan effective coping mechanism kita yang mungkin membantu sebenarnya untuk kita dapat mengurangkan tekanan, menenangkan ataupun mengurangkan stres sebagai contoh. Contohnya kita pergi beriadah, bersenam di luar bersama dengan keluarga sebagai contoh, keluar lepas tanpa perlu runsing. Jadi apabila diberi kelonggaran sebegini, sudah agak tenang, kadar vaksinasi juga tinggi, kita lebih tenang sebenarnya juga untuk keluar dan tidaklah begitu risau seperti sebelumnya, tetapi yang penting kekal patuh kepada SOP. Jadi ini kena jelas sebenarnya, betul. Dan semua. Betul. Mungkin ini juga pandangan yang sama sebenarnya dikongsikan oleh Profesor Madya, Dr. Malina, Dr. Kita risau ada juga pandangan dan juga pendapat yang memberi pandangan di luar sana yang mengatakan bahawa dengan kelonggaran yang telah pun diberikan oleh kerajaan ini, yang merisaukan kita ialah rakyat menjadi alpa, rakyat menjadi leka, dan akhirnya kita bimbang jangkitan pandemik COVID-19 itu akan meningkat semula. Ini mungkin andaian tetapi tidak mustahil untuk menjadi realiti. Jadi pandangan Dr. Malina dalam soal ini. Apa yang perlu kita faham sekarang ni, situasi kita agak berbeza berbanding dengan pada tahun lepas bila diumumkan boleh rentas negeri. Saya ingat masa tu selepas Hari Raya Aidilfitri, masa tu kita belum ada vaksin, dan masa tu kita masih belum ada keadaan yang kita fahami tentang mutasi varian macam Delta ni, bagaimana ia bertindak dan sebagainya. Namun berdasarkan pengalaman dan juga apa yang telah diperolehi dari kajian-kajian semasa dan penemuan ubat-ubat yang terbaru, saya jangka sebenarnya situasi kita akan menjadi lebih baik. Maksudnya dengan kesedaran dan juga angka vaksinasi yang terus meningkat, kita sebenarnya mampu untuk menjalani kehidupan hampir sama seperti mana yang telah kita lalui sebelum pandemik ini. Walaupun keraguan pada awal-awal dulu, kita sangat risau dengan orang-orang yang akan menolak vaksin. Tapi dengan kerjasama semua pihak, dan saya merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab liputan vaksin negara kita antara yang tertinggi di Asia Tenggara selepas Singapura. Jadi keadaan seperti ini, dan satu lagi yang menggembirakan saya ialah ujian saringan yang lebih mudah untuk diperolehi dengan harga yang kos yang lebih rendah, semua orang mampu buat, dan kadar saringan kita antara yang tertinggi juga di Asia Tenggara. Jadi dengan langkah berjaga-jaga dan juga kesedaran, pada pandangan saya tak ada apa sangatlah yang tidak kita bimbangkan. Sekali mana kita mampu untuk memperkasakan antara satu sama lain, insyaAllah keadaan akan bertambah baik, saya jangkakan. Okey, Puan Anita, satu lagi perkara yang saya nak dapatkan pandangan daripada Puan Anita. Masalah kesihatan mental dikatakan meningkat sebenarnya semasa rakyat ketika mula-mula menghadapi masalah pandemik COVID-19 ini, terutamanya the first year dan towards the end of this year pun macam tu juga. Jadi apakah Puan melihat bahawa dengan kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan ini, mungkin kesihatan mental rakyat itu akan kembali pulih, dan mungkin kes-kes yang melibatkan kesihatan mental itu akan berkurangan agaknya, Puan Anita? Okey, sebenarnya apabila tercetusnya pandemik Encik Syarkawi, sudah tentu
isu kesihatan mental sebenarnya bertambah kerana disebabkan oleh seperti yang saya sebutkan tadilah, ramai telah kehilangan pekerjaan, contohnya kurangnya punca pendapatan, kehilangan orang yang tersayang, tekanan pelbagai stres, uncertainties dan sebagainya sudah tentu menyumbang Jadi faktor-faktor penyumbang itu telah meningkat. Kemudian faktor-faktor risiko yang lain sebagai contoh suicide rate, risiko mengakhiri kehidupan akibat bunuh diri sebagai contoh, yang merupakan salah satu simptom daripada kemurungan, dan apa yang kita lihat daripada kajian semasa juga menunjukkan bahawa 1 daripada 5 mereka yang mendapat COVID-19 juga ada isu kesihatan mental. Jadi sudah tentu kesan daripada pandemik ini lebih ramai yang ada isu kesihatan mental itu sendiri. Walaupun COVID-19 ni mungkin kita berada di dalam endemik, tetapi isu dan penyakit mental itu mungkin tidak akan ada pengakhirannya sebenarnya, Encik Syarkawi, sebab kita perlu faham kalau faktor-faktor mencukupi, sesiapa pun cenderung mendapat penyakit mental, dan kita melalui pelbagai pengalaman dalam kehidupannya, jadi pelbagai faktor-faktor ini sudah tentu wujud dalam perjalanan kehidupan setiap insan. Jadi disebabkan oleh itu sudah tentu ia akan berlarutan sebenarnya. Jadi isu kesihatan mental, penyakit mental ini will not end. Itu sebenarnya hakikatnya. Kalau begitulah situasi dan keadaannya, Puan Anita, apa peranan yang dimainkan oleh MIASA sendiri dalam usaha untuk membantu mereka yang mungkin mengalami masalah kesihatan mental ini setakat ini, terutamanya semasa berlakunya pandemik COVID-19 berada di kemuncaknya ketika itu? Betul. Alhamdulillah, saya rasa apa yang saya selalu katakan hikmah, salah satu hikmah yang besar sebenarnya apabila tercetusnya pandemik ini adalah kita dapat, orang kata, membuat perkhidmatan-perkhidmatan di atas talian yang mungkin sebelum ini kita hanya membuat sesi-sesi secara fizikal, jadi agak terhad mereka-mereka mungkin jauh, kita tidak dapat nak jangkau dan sebagainya, tetapi sekarang telehealth telah pun wujud, dan ini salah satu hikmah yang besar. Dan satu lagi adalah talian-talian bantuan sebenarnya, Encik Syarkawi, banyak sekarang ini, MOH bersama dengan Mercy, kemudian talian JAKIM, IKASIH dan MIASA. Hari ini Alhamdulillah, soalannya tepat pada waktunya, hari ini MIASA telah melancarkan talian krisis 24 jam 7 hari seminggu yang dinamakan MIASA YSD 1800 kerana ditaja oleh Yayasan Saim Dabi sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu usaha MIASA sebenarnya untuk membantu golongan masyarakat, sebab selalunya walaupun sebelum ni kita mempunyai talian krisis tapi cuma 12 jam sehari, dan seperti yang kita tahu tak ada waktu yang kita boleh jangka kalau individu memerlukan bantuan, dan terutamanya selalunya di sebelah malam, larut malam yang sebenarnya lebih ramai memerlukan bantuan, kurangnya pertolongan pada waktu-waktu on hours ini. Jadi alhamdulillah hari ini kami telah melancarkan talian krisis 1800 ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah Puan Anita. Baik, Dr. Marina, satu isu juga yang banyak disuarakan sekarang ini oleh ibu bapa khususnya tentang suntikan kepada anak-anak yang di bawah 12 tahun, 14 tahun ke bawah dan sebagainya. Dan walaupun kita tahu bahawa imunisasi kelompok untuk orang-orang dewasa telah pun mencapai kepada 90%, itu sesuatu yang cukup membanggakan kita. Tetapi anak-anak yang masih kecil ini, mereka juga merasa bimbang, takut bimbang tentang keadaan anak mereka. Jadi apakah Puan merasakan ataupun doktor merasakan bahawa kerajaan mungkin perlu menyegerakan juga suntikan kepada kanak-kanak yang di bawah 14 tahun ke bawah itu, Puan? Dr. Marina. Saya difahamkan kerajaan dalam proses meneliti data-data sedia ada bagi mempertimbangkan vaksin di kalangan mereka berusia kurang daripada 12 tahun kalau saya tak silap. Yang 12 tahun hingga 17 tahun sekarang sedang berjalan, dan kalau saya tak silap yang umur 16-17 tahun hampir meliputilah mereka yang sepatutnya divaksin. Dan berdasarkan angka-angka semasa dan juga pola klinikal yang sedia ada, kita sebenarnya, saya lah sebagai pengamal perubatan sebenarnya agak risau juga tentang pola-pola yang kita lihat sebelum ni. Kita lihat pada awal dulu di kalangan orang tua, lepas tu bila yang di kalangan warga emas dah divaksin, dia punya keadaan yang agak teruk tu pergi pula kepada orang pada usia yang lebih muda. Kemudian ketara pula di kalangan ibu mengandung, dan juga mereka-mereka yang lebih muda yang mendapat jangkitan yang teruk. Jadi kita harap keadaan seperti itu tidak berlaku kepada
golongan yang kanak-kanak, walaupun ada laporan di lapangan menyebut bahawa itu telah ada sebenarnya komplikasi serius yang berlaku di kalangan kanak-kanak walaupun tidak ketara seperti mana umur yang lebih dewasa. Dan kita mengharapkan dengan data-data terkini keputusan tersebut dapat dibuat dengan segera dan kita dapat memberikan vaksin sekiranya diluluskan kepada kumpulan umur yang berkenaan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain daripada pemerhatian dan juga pengalaman dan juga kajian yang dilakukan oleh Dr. Malina sendiri, apakah negara-negara lain sebenarnya telah pun memberikan vaksin kepada golongan kanak-kanak ini ataupun mereka juga seperti kita masih lagi dalam proses untuk memuktamadkannya? Pada pandangan saya, sebahagian negara macam di US tu kalau saya tak silap, masih lagi menumpukan di kalangan mereka yang usia remaja. Saya tak pasti di kalangan kanak-kanak bagaimana, tapi kalau di UK dan juga beberapa negara Eropah, mereka lebih menjurus kepada penekanan vaksin kepada kumpulan dewasa dan juga awal dewasa. Dan sebahagian daripada pakar kanak-kanak mereka berpendapat bahawa pola sedia ada tidak memberikan indikasi yang jelas sama ada mereka di usia kanak-kanak perlu divaksin ataupun tidak. Jadi kerana itulah saya berpendapat apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan pada masa ini adalah justified, maksudnya adalah adil bagi membolehkan kumpulan umur tersebut dipertimbangkan sebaik-baiknya bagi membolehkan tahap kesihatan yang kita harapkan dapat diliputi oleh semua pihak yang dapat dilaksanakan. Kalau kita lihat Puan Anita bila kita bercakap tentang kelonggaran untuk kita bergerak balik kampung dan sebagainya, dan kalau kita lihat di luar negara juga kita lihat bagaimana acara-acara sukan misalnya telah pun diberi kebebasan kepada penonton-penonton untuk berada di stadium dan sebagainya. Jadi apakah Puan Anita merasakan bahawa mungkin masanya sudah sampai jugalah kerajaan membenarkan juga mereka yang mungkin terlibat dalam sukan, mereka yang meminati sukan untuk juga berada di stadium seperti apa yang berlaku di Europe, di London dan sebagai satu contoh lah. Tak tahulah pandangan peribadi Puan Anita dalam isu ini. Saya peminat bola, Encik Syarkawi. Itu yang saya bangkitkan tu. Saya menyokong dengan syarat vaksinasi penuh, patuh SOP. Sebab kalau kita lihat EPL sekarang ni ramai tak memakai pelitup muka dan juga tidak ada penjarakan sosial sebenarnya. Jadi kalau kita nak membuka boleh, ini mengembalikanlah semangat kesukanan juga sebenarnya, dan patuh kepada SOP dan vaksinasi penuh sebenarnya buat mereka yang mahu menonton, Encik Syarkawi. Jadi kerana kita perlu selamat ini sebab kita tak nak lagi berada di dalam fasa lockdown itu. Sudah tidak mahu lagi sebenarnya. Itu keadaan yang sangat tertekan buat semua, tidak kira golongan dewasa dan terutamanya wira-wirawati pejuang barisan hadapan. Jadi ini kita ingat. Jadi kita jangan fikir kita sahaja mereka yang berjuang di barisan hadapan itu. Jadi kita tidak mahu lagi berada di dalam keadaan yang dulu. Jadi alhamdulillah kita sudah pun berada dalam keadaan yang agak selesa. Vaksinasi dewasa pun dah meliputi 90%. Jadi boleh, saya setuju, tetapi vaksinasi sepenuhnya patuh kepada SOP, penguatkuasaan perlu. Ni kita kena betul-betul beri perhatian lah, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, bila disentuh tentang 90%, ini pun satu perkara yang menarik juga Prof. Madia Dr. Malina. Kalau kita lihat another 10% itu pun sebenarnya boleh menyumbang sesuatu yang tidak kita jangkakan sebenarnya. Jadi nasihat dan juga pandangan Dr. Malina yang 10% itulah ada yang katakan kumpulan anti vaksin dan sebagainya. Jadi apakah Dr. Malina melihat bahawa jika ini tidak diberi perhatian yang serius juga mungkin boleh mengakibatkan bermulanya penyebaran wabak COVID-19 ini daripada the 10% yang masih lagi gagal untuk melakukan suntikan vaksin? Kalau kita lihat dari segi data yang menerima sekurang-kurangnya satu dos hampir mencapai 95%, dan saya jangkakan angka itu akan terus meningkat. Dalam masa mungkin 2 atau 3 minggu lagi, angka 95% tu mungkin dapat dicapai. Kita ada berbaki lagi 5% ataupun kurang di kalangan dewasa ni. Mungkin sebahagiannya memang tidak boleh divaksin, tapi kita ada lagi sebahagian kecil yang mungkin menolak untuk mendapatkan vaksin. Dan saya jangkakan angka ini akan terus mengecil.
ya. Okey. Sebab walaupun banyak pandangan-pandangan yang disuarakan sebelum ini yang memang saya sebenarnya bimbang, ya, agak membimbangkan sebab dengan situasi COVID yang tidak menentu menyebabkan kematian dan juga komplikasi-komplikasi serius, ya, terutama untuk long COVID ni, tapi masih ada lagi yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun tidak memahami fakta-fakta, ya, mempercayai teori konspirasi menyebabkan mereka menolak. Ada sebenarnya yang tidak menolak tapi mereka atas pagar. Tapi selepas mungkin kita berikan penjelasan demi penjelasan dan mereka mungkin dapat lihat kesan pada hari ini. Semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan penurunan, ya, di kalangan individu dalam ICU dan juga kematian 80% lebih, ya, dengan penggunaan vaksin. Dan keadaan ini tidak mampu kita capai, ya, tanpa usaha untuk meningkatkan liputan vaksin, dan kita harap keadaan ini dapat memberikan kesedaran kepada individu-individu berkenaan untuk tampil dapat untuk mendapatkan vaksin. Kita bimbang apa yang berlaku di sebagian negara yang disebut pandemic of unvaccinated person, yang ada kumpulan ni kan, mereka menyebabkan lonjakan kes sehingga mengakibatkan angka jangkitan meningkat, dan kita harap keadaan tersebut tidak berlaku di negara kita. Dr. Malina, ada juga isu yang dimainkan di luar sana, dikatakan dimainkan terutamanya dalam media sosial lah, kalau kita perhatikan ada kononnya ubat yang boleh menghindarkan seseorang itu terkena COVID-19, dan ianya disebarkan dengan begitu meluas sekali, dan ramai juga yang percaya bahawa mereka tidak perlu mendapat suntikan vaksin COVID-19 ini, tetapi dengan mengambil pil yang ada terjual sekarang ini, itu boleh menghindarkan mereka daripada terkena jangkitan COVID-19 ini. So apa yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan sendiri dalam usaha untuk memberi kesedaran bahawa mereka masih lagi perlu sebenarnya kepada vaksinasi COVID-19? Berdasarkan penerbitan, ya, saintifik dan juga apa yang diperolehi pada masa ini, data-data mengenai ubat yang dikatakan dapat mencegah jangkitan COVID-19 tu mempunyai data-data yang belum lengkap ataupun kadang-kadang ada di kalangan yang dibentangkan tu masih lagi tidak cukup untuk memberikan kesimpulan. Dan apa yang lebih membimbangkan kita, kadang-kadang ubat tersebut diprescribekan, diberikan kepada pesakit tanpa merujuk kepada situasi klinikal yang sebenar. Seolah-olah mereka menganggap bahawa dengan menggunakan ubat tersebut dapat mencegah jangkitan, sedangkan ubat berkenaan tidak boleh digunakan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Dan saya difahamkan daripada sebahagian penerbitan tu, ubat tersebut mungkin memberikan kesan jika mereka itu dijangkiti pada peringkat awal dan boleh mengelakkan risiko ataupun komplikasi kemudian. Namun data-data klinikal berkenaan masih belum diverifikasi, dan saya pun tidak mampu untuk memberikan kesimpulan yang lebih jitu, ya, mengenai ubat tersebut. Namun pada masa sekarang kita lihat jelas, ya, bagaimana peranan vaksin secara keseluruhannya, dan negara kita pada pandangan saya bertuah sebab kita ada hampir semua jenis vaksin utama yang digunakan, dan ini memberikan kelebihan pada kita lah berbanding kalau negara menggunakan hanya satu vaksin saja yang menyebabkan mungkin pola, ya, jangkitan meningkat semua. Jadi saya haraplah apa yang boleh kita lakukan ialah memberikan kesedaran kepada masyarakat supaya memahami penggunaan ubat-ubatan tidak boleh dibuat mengikut apa yang difaham, ya, tanpa kefahaman klinikal ataupun perubatan yang jelas. Perlu rujuk kepada mereka-mereka yang pakar, ya, dalam bidang tersebut. Okey, baik, kita di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi, Puan Anita. Harapan Puan Anita telah pun dilontarkan. Tetapi mungkin jugalah Hari Kesihatan Mental kita sambut bila, Puan Anita? Hari ini kan? Semalam 10 Oktober. Jadi sempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental, dan sekarang ini negara juga memberi kebebasan untuk kita bergerak merentas negeri, merentas daerah dan sebagainya. Jadi nasihat Puan Anita dan juga peranan yang akan terus dimainkan oleh pihak MIASA sebenarnya untuk membantu mereka yang mungkin menghadapi masalah dari segi kesihatan mental ini. Silakan Puan Anita. Boleh. Pertama sekali saya nak mengucapkan selamat Hari Kesihatan Mental Sedunia kepada semua. Tahniah saya ucapkan kepada semua pejuang-pejuang di luar sana, kepada semua yang menyumbangnya kepada penambahbaikan perkhidmatan kesihatan mental, arena kesihatan mental di Malaysia ni. Alhamdulillah kita sudah punya Encik Syarkawi dan semua melihat bahawa
ahli masyarakat kita lebih cakna hari ini, mungkin disebabkan oleh lebih ramai ya sebenarnya yang terkesan daripada segi impak kesihatan mental. Jadi ia memberikan kesan yang sangat besar kepada ramai individu sebenarnya. Jadi terlahirlah sifat empathy, kasih sayang, dan kita juga perlu menjadi masyarakat yang lebih inklusif ya. Saya sangat harap sekarang ni kita lebih prihatin supaya tidak ada lagi insan yang tertinggal, dan kepada anda yang memerlukan bantuan, banyak talian-talian bantuan, ramai NGO-NGO kesihatan mental di komuniti yang mahu membantu. Jadi saya sarankan sekarang ni kerana kami dah ada talian krisis 1800 820066, boleh hubungi kami daripada hari Isnin minggu depan, insya-Allah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Okey, menarik. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Anita Abu Bakar. Setinggi terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Madya Osman kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Walaupun agak singkat sebenarnya masa yang diberikan, tetapi alhamdulillah kita juga dapat berkongsi beberapa informasi penting dan menarik sebenarnya. Jadi terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, dan tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan insya-Allah ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Sementara itu, jangan lupa, walaupun kita diberi kebebasan untuk merentas negeri, jagalah ataupun patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.